Silap. Baik. Saya silap mikrofon ni. Aduh. Baik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. Minta maaf lambat. The software jadi masalah. Saya tak boleh keluar kepala untuk buka kitab dan tengok sekali. Jadi terpaksalah tuan-tuan tengok muka saya saja, bercakap seorang. Kalau tak kita boleh tayang kitab. Kita buka kitab dan kita baca. Dan apa hari tu kan saya sebut kita pakai kitab ni, kitab yang kita pakai adalah kitab Khamsin Qawaid Quraniyah, Khamsin Qawaid, Khamsin Qaidatan Quraniyatan, Khamsin Qaidatan Quraniyatan fi nafsi wal hayah. Kaedah-kaedah Quran, 50 kaedah Quran tentang jiwa dan kehidupan. Baik, kali terakhir kita bincangkan tu kita dah ambil sampai kaedah yang ke-6. Terakhir kita ambil adalah kaedah berkenaan dengan tajuk wasulul khair, yang pada 2 minggu lepas kita ambil tajuk tu. Jadi panas sikit sebab ada orang tanya buat poligami, jadi lama sikit, patutnya nak habis awal. Baik, ala kulli hal kita ambil malam ni insya-Allah yang ke-7. Al-qaidatu sabi'atu, kaedah yang ke-7. Firman Allah Taala dalam Quran dalam surah At-Taubah, surah Taubah ayat ke-91, Allah mengatakan ma'al muhsinina min sabil, tidak ada ke atas orang yang membuat kebaikan sebarang jalan. Ini untuk hukuman dan dipersalahkan. Nanti kita akan bincangkan. Ma'al muhsinina min sabil, tidak ada ke atas orang yang buat kebajikan atau membuat ihsan sebarang jalan, jalan untuk dipersalahkan. Baik. Hadhihi qa'idatun min qawaidit ta'amulil insani. Ini adalah di antara satu kaedah. Ini satu kaedah berkaitan kaedah muamalah kemanusiaan. Wallati ja'at fi siyaqil hadithi an mawqifin sajjalahul Qur'anu li bayani asnafil mu'tadhirina an ghazwat Tabuk. Dia datang, dia kata ayat ini, kaedah ini dalam baris-baris perbincangan mengenai pendirian yang dicatatkan oleh Al-Quranul Karim bagi menjelaskan jenis-jenis orang yang beri keuzuran, beri alasan untuk tidak hadir daripada perang Tabuk. Allati waqa'at fi syahri Rajab min sanati tasi'ati min al-hijrati, yang ia terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah. Merupakan antara peperangan terakhir Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Baik. Wa man humul ladzi yu'dzaruna wal ladzina la yu'dzarun, dan siapakah di kalangan golongan tersebut yang diberikan keuzuran oleh Allah Ta'ala, dan siapa yang tak diberikan keuzuran. Allah firman dalam surah At-Taubah ayat 90-93, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'al mu'adziruna minal a'rabi yu'dzana lahum wa qa'ada alladhina kadzabu Allah wa rasulahu sayusibul ladhina kafaru minhum 'adzabun alim. Datanglah golongan meminta uzur dari kalangan Arab-Arab Badui, mana orang Arab minta uzur tak nak pergi perang bersama Nabi, agar diizinkan untuk mereka.
agar diberikan keizinan untuk mereka. Dan telah diam duduklah orang-orang yang berbohong kepada Allah dan juga Rasulnya. Akan menimpa orang-orang yang kafir di kalangan mereka azab yang pedih. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Tidak ada ke atas orang-orang yang lemah, tidak juga orang yang sakit, tidak juga ke atas orang yang tak dapati apa dia boleh belanjakan untuk pergi berjihad, sebarang kesalahan bila mereka tak pergi perang, apabila mereka tulus kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada ke atas orang yang membuat kebajikan sebarang jalan untuk dipersalahkan. Wallah dan Allah Ta'ala Ghafurur Rahim, amat pengampun lagi amat penyayang. Wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallau a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tidak juga ke atas mana hukuman atau persalahan, tidak juga ke atas orang-orang yang bila mereka datang kepada engkau hai Muhammad untuk kau bawa mereka bersama untuk pergi berjihad. Mereka datang tak ada bawa harta, tapi mereka tak ada mereka ada keinginan berjihad tapi tak ada harta. Engkau kata pada mereka, hai Muhammad, tidak aku dapati apa aku boleh bawakan kalian di atasnya. Dan mereka berpaling, pergi tinggalkan kau dalam keadaan mengalir air mata, melimpah mata mereka daripada sebab menangis. Kerana sedih, bahawa tak dapati apa mereka boleh belanjakan. Innamas sabilu 'alal ladina yasta'dhinunaka wa hum aghniya. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Hanyalah jalan ini untuk hukuman dipersalahkan ini ke atas orang-orang yang minta izin kepada Muhammad dalam keadaan mereka ini orang-orang yang kaya. Mereka redha untuk jadi bersama-sama orang yang berundur, orang-orang yang tertinggal, tidak pergi perang. Dan Allah Ta'ala mengunci ke atas hati-hati mereka, dan maka mereka tidak memahami, mereka tidak mengetahui. Okay, surat Taubah 93. Okay, mana kaedah ini? Secara ringkas, laisa ala ahli al-a'dzar as-sahihati, tidak ada ke atas ahli keuzuran yang benar, yang berupa keuzuran yang benar ni min dha'fi abdan, yang berupa kelemahan tubuh badan, au maradin, ataupun kesakitan, au zamanatin, kronik, mana kesakitan yang takkan sembuh, au adal nafaqatin, atau ketiadaan sebarang belanja. Tak ada kat dalam mereka ni sebarang ismun, dosa. Bisyartin, tapi dengan syarat, kan, la budda minhu, yang tak boleh tidak daripadanya, wa huwa idza nasahu ai biniyatihim wa aqwalihim. Itu apabila mereka tulus, iaitu dengan niat mereka dan juga kata-kata mereka. Sirran wa jahra, dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Mana maksud dia, mereka bila mereka beri alasan tadi, mereka sebenarnya sincere kepada Allah dan juga Rasulnya dalam keadaan sembunyi ataupun terang-terangan. Bihaitsu lam yurjifu bin nas, mereka tidak mengganggu atau merosakkan orang ramai. Mana dengan keuzuran mereka tak jadikan orang ramai pun jadi macam mereka juga. Okey, walam yuthbituhum, dan mereka tak menyebabkan orang ramai berhenti daripada pergi perang. Wa hum muhsinuna fi halihim, dan mereka membuat kebajikan juga membuat elok dengan keadaan mereka ini. Thumma akkada ar-raja' biqaulihi, Allah Taala tegaskan lagi akan harapan untuk golongan yang ada alasan benar dalam melakukan dan tersilap atau tersalah ataupun tak berjaya untuk ikut pergi perang. Maka Allah Ta'ala berikan tambahan, tegaskan lagi harapan untuk mereka dengan firman-Nya, wallahu ghafurur rahim, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Wa bima anna al-ibrata bi ummi lafzi laysa bi khusus sababi. Dan oleh kerana pengambil kiraan pada nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW ni adalah dengan umum lafaz, general meaning yang datang, bukan khusus sebab, bukan sebab tersendiri bagi orang tertentu saja.
Macam kalau tidak Allah nak hakimus solat tu kan Allah cerita pada para sahabat, kenapa kita kena? Sebab asal pada pengkiraan adalah umum lafaz bukan khusus sebab. Okey. Kama huwa qarrarun, macam ia diperakui fi ilmu usul tafsir dan ilmu usul tafsir. Fa hadha ya'ni tawsi' dalalati hadhihi al-qa'idatil qur'aniyati. Ini bermaksud dengan meluaskan petunjuk atau pengertian kaedah Quran ini. Allati dalla 'alaiha qauluhu subhanahu, yang menunjukkan kepadanya firman-Nya subhanahu, ma 'alal muhsinin min sabil. Tidak ada ke atas orang yang buat kebaikan sebarang jalan itu untuk dipersalah atau didosakan. Okey. Wa hadha yadullu 'ala anna al-asla huwa salamatul muslimi. Ini menunjukkan kepada bahawa yang asal yang sepatutnya ia adalah keselamatan seorang muslim min an yulzama bi ay taklifin siwa taklif syar'i. Daripada dimestikan dengan apa-apa tanggungan selain tanggungan syarak. Kama annal ayata, sebagaimana juga ayat tersebut, tadullu bi ummiha, menunjuk pada keumumannya, annal asla bara'atuz zimmati, bahawa asal adalah bara'atuz zimmati, pada asal keadaan adalah bersihnya seorang tu daripada sebarang tanggungan. Min ilzamil insani, daripada dimestikan seorang manusia tu bi ayyi syai'in, dengan apa-apa benda, fi ma bainahu bainan nas, di antara dia dengan orang ramai. Maksud dia dengan orang tu tak ada sebarang perjanjian, tak ada apa. Asal hubungan kita dengan orang adalah bersih. Kita hukum kita, tajuk kita, dia tajuk dia pada asal. Hatta yusbita zalika bi ayyi wasilatin, sampailah dibuktikan ada hubungan di antara dia dengan orang lain tadi, bi ayyi wasilatin, apa-apa cara, min wasail isbatil mu'tabar syar'an, dengan apa-apa cara pembuktian yang mu'tabar, yang mu'tabarata syar'an, yang diambil kira tulisan ke, perjanjian ke, saksi sebagainya. Jadi tidak orang tu bersih daripada tanggungan kepada orang lain. Okey. Ayyuhal muta'ammilu kalama rabbih, wahai orang yang memerhatikan kata-kata Tuhannya. Laqad kanat hadhil ayatu wa la zalat dalilan yafza'u ilaihi ulama fil istidlal biha fi abwabin katsiratin fil fiqh. Sesungguhnya ayat ini berterusan, masih lagi berterusan menjadi dalil yang kembali kepada para ulama dalam mendalilkan, dalam mendapat pengertian dan berdalilkan dengannya dalam bab fiqh, ya banyak dalam fiqh. Okey. Khulasatu, dan kesimpulan kaedah ni, tidak ada kata orang buat kebaikan sebarang kesalahan, ya. Ya'udu ila annahu, dia kembali kepada bahawa ia, iaitu man ahsana ala ghairihi, bagaimana buat kebaikan kepada orang lain, fi nafsihi, pada diri sendiri, atau fi malihi, pada harta dia ke, digunakan diri dia, menggunakan harta dia ke, au nahwi dzalika, atau selain itu. Tsumma tarattaba ala ihsanihi naqsun aw talifun, kemudian terjadi di atas ataupun membawa di atas ihsan dia buat tadi, membawa kepada kekurangan ataupun tidak kerosakan. Ketika kita macam dia nak belanja orang makan, belanja orang makan, dia tak sedap kan, tak sedap ke sebagainya kan, dia cuba nak berikan, dia cuba nak berderma, atau dia hantar beg kat orang, atau barang terosak ke sebagainya. Okey, dia bila dia buat macam tu kan, apa dia kata, orang berkenaan annahu ghairu dhaminin, dia tidak kena tanggung, dia tidak ada tajuk. Macam sekarang lah, macam kita kata, macam bila zaman kita sekarang ni, doktor, jururawat kan, frontliner buat kerja untuk jaga nyawa orang ramai. Kekurangan, kesilapan yang terjadi pada mereka tidak menjadi sebab untuk kita gunakan. Macam ada geng orang tak reti belajar fiqh ni, dia kata doktor-doktor kena jamin semua nyawa orang kerana sekian-sekian. Doktor tu dah ada lesen untuk jaga orang punya nyawa. From the start tak patut dipersoalkan macam tu kan. Bahkan kalau dia kata memang orang berkenaan dah memang berikan perkhidmatan yang betul, tapi dalam kes tadi takdir Allah Ta'ala ya, macam kita bukan nak accident, tapi kita terkena accident, dia kan nak salahkan juga kan, bukan kita nak lagar tiang tu kan. Alhamdulillah, nak fahamkan sekarang, tidak ada kita dia macam doktor dan jururawat ni tadi, memang nak buat kebajikan, nak tolong orang, nak selamatkan nyawa manusia, tapi orang masih lagi dia mati anak saya, buat apa sebagainya. Kan datang tu bawa anak pergi datang hospital, buat apa? Buat kat rumah sendirilah, janganlah saya buat hantar ke hospital, pelik kan. Ini masalah kan yang berlaku. Jadi orang-orang berkenaan sepatutnya bila dia buat kebajikan, kebaikan dan sebagainya, dia dengan diri sendiri dia buat, maka tak sebab dia tidak tanggung.
Dia tidak tanggung. Li'annahu muhsinun, kan dia buat kebaikan. Wala sabila al muhsinin, tidak ada jalan untuk kita persalahkan pada orang yang buat kebaikan. Kama annahu yadullu ala anna ghairu muhsini, ia sebagaimana juga menunjuk kepada siapa yang tak buat kebajikan. Dia kata wahul musi, itu orang yang membuat keburukan. Dia kata kal mufarriti, dia seperti orang yang cuai. Orang yang cuai, buat benda tu, dia bukan buat kebajikan, dia bukan buat tolong orang, tapi dia cuai, memang kecuaian dia, kan jalan-jalan saja, bukan buat kebajikan pada orang. Maka dia wa ala anna alaihi dhaman, wajib ke atas dia tanggungan. Dia bukan bekerja untuk kebaikan. Contoh macam orang yang ikut apa ajaran sesat, apa zaman sekarang, ajaran sesat, teori konspirasi. Dia bila dia bagi nasihat pada orang tentang ubat ni lah, ubat tu lah, dia patut tanggung. So, dia bukan kerja untuk itu pun. Kerja dia untuk merosakkan masyarakat. Dan nak bercakap benda-benda yang tak sepatut cakap, tapi dia tak tanggungjawab. Yang tu boleh je. Lepas tu dia rasa kebal. Kan? Tak boleh. Ini kebebasan saya. Kan? Kalau kita cakap macam ni pun kita bebas juga. Bila dia kata orang Dajjal, apa salah dia cakap dia juga setan? Sama aja. Mungkin dia lah sebenarnya kerja ejen Dajjal yang mahu orang ramai mati. Kena penyakit. Ini kena jaga sikit. Banyak orang tak faham. Sebab kita bercakap tentang siapa. Orang kerja sebagai apa? Dia mainkan main Bitcoin je. Dia bukannya buat kerja kebajikan pada masyarakat. Bukan mengajarkan ilmu pada agama, pada manusia. Bukan tolong manusia, orang susah. Dia hanya kerja dia untuk main Bitcoin atau sekian sebagainya. Orang macam ni tak ada hak untuk bercakap tentang masalah halal haram sebagainya. Itu contoh mudah lah kan. Kecuaian. Sedangkan pada masalah contoh pasal ulama yang bekerja untuk Islam, memang bekerja untuk menyampaikan agama, kesilapan dan kesalahan dia, kalau dia silap sekalipun, tetap dikira sebagai tidak ada jalan ke atas orang yang membuat kebajikan sebarang jalan. Itu untuk dipertanggungkan. Okey. Itu kalau sudut fiqh. Wa idza tajawazna al-janib al-fiqhi allati ushirat ilaihi ashartu ilaihi bil ijmal, dan apabila kita melangkau sudut fiqh yang saya isyaratkan kepada secara keseluruhan, kata pengarang buku kita, fal nattafid qalilan ila maidanin min mayadin allati nahtaju fiha ila hadhihi al-qa'idati. Mari kita menoleh, mari kita toleh sedikit kepada bidang atau ruang daripada ruang-ruang yang kita perlukan kepadanya, yang kita perlu dalamnya, dan ruang-ruang tadi kepada kaedah ini. Zalika anna hayatana tahfuru bil mawaqif katsiratin yuftahu fiha babul ihsan. Dia kata itu adalah kerana kehidupan kita ni dia penuh dengan pendirian-pendirian yang banyak yang dibuka dalamnya pintu ihsan. Wa tutahu lil akharin ay yuhsinu ila ghairihim, dan dibuka, diruangkan untuk orang lain, untuk berbaik kepada orang lain, kepada selain mereka. Fa yubadiru bi taqdimi khidmati ma, lalu orang yang tadi tu bersegera mengumumkan perkhidmatan tertentu. Wa awwalu haula'i hum ahlul baitil insan. Orang pertama sekali perlu kita sedar dalam perkara ini adalah penghuni atau ahli keluarga, ahli rumah seseorang manusia itu sendiri. Kalau suami buat kerja, isteri buat kerja, kan sepatutnya untuk suami buat untuk isteri. Kan apa kata anak kita tolong kita buat kerja kat rumah. Kan dia betul terpecahlah lampu, terpecahlah cawan. Kan? Memang kita patutnya pakai kaedah ini pertama sekali. Dia bukan cuai, dia bukan saja sepak, dia tolong nak basuh pinggan, terpecah pinggan. Dia bukan tengah baling-baling pinggan tu macam bumerang atau macam frisbee. Dia sedang tolong kita. Tertolong, tersilap. Itu benda kita kena ingat. Yang berupa dalam ahli keluarga seorang manusia itu seperti isteri dia atau suami, kan, tolong-tolong tu salah. Awak tak reti buat kerja kan? Kan macam itulah. Dah tolong, tak tolong marah, bila tolong jadi macam tu. Itu sangat salah. Anak kita terpecah benda ke sebagainya, kita suruh dia buat kerja, dia tersilap, terpecah, dan pasal marahlah. Mungkin kita kata dia sengaja pecahkan. Wallahualam, itu nak buruk sangka terpulanglah. Dia balik pada asal sebenarnya tidak ada ke atas orang yang buat kebajikan sebarang jalan untuk dipersalahkan. Okay. Suami isteri atau suami atau anak. Faminal mu'safi an yatajanafal ba'du hidayah hadil qa'idah al-Qur'aniyati. Maksudnya di antara benda yang disesalkan adalah bahawa menjauhi sebahagian manusia petunjuk kaedah Quran ini. Fayulhiku ghairahum al-lawm wal-itab. Fayulhiku ghairahum
al-lauma wal itaba syadida. Lalu mereka susulkan orang lain daripada mereka kepada lain, mana pada selain mereka celaan dan juga cercaan yang teruk. Cercaan dan makian teruk, marah dengan teruk. Sebenarnya tak perlu pun. Pinggan dah pecah-pecah, nak buat macam mana pun. Kenapa nak marah-marah kan? Panjang-panjang pun bukan pinggan jadi baik balik. Lepas tu orang tu bukan nak buat jahat, nak tolong kita, tapi dia macam tu. Suami tolong, salah awak ni kan. Isteri tolong, ya awak tak reti ke baju saya? Habis. Ma'annahu muhsinuna mutabarri'un. Sedangkan mereka adalah orang yang buat kebajikan yang sukarela, berkhidmat. Fayusahimuna bidzalika. Lalu mereka melakukan memberikan turut serta. Turut serta dengan perkara itu. Sya'ru am lam yash'uru. Mereka sedar atau tak sedar fi ighlaqi babil ihsan. Yang sebenarnya orang yang asyik marah-marah, asyik sekian yang kenakan teguran pada bukan teguran makian, celaan, kemarahan kepada orang yang tolong tapi tersilap, maka dia sebenarnya menyumbang dengan itu, sama sedar atau tidak, fi ighlaqi babil ihsan, dalam penutupan pintu kebajikan, atau tadyiqi dairatihi bainal ibad, ataupun penyempitan ruang kebajikan di antara sekalian hamba. Ta'ammal hadhihi surata. Perhatikanlah bentuk rupa contoh ni. Yajtahidu ahdun nasi, bersungguh-sungguh seorang manusia, fi muhawalati itqani amalin da'wiyyin aw ijtima'iyyin aw ailiyyin. Yabdhulu juhdahu. Dia kata bersungguh-sungguh seorang manusia ni ada percubaan untuk merapikan, merapikan akan amalan dakwah atau amal kemasyarakatan atau amal kekeluargaan. Dan dia kerahkan usaha dia. Wa rubbama malahu, kadang-kadang mungkin harta dia pun dikerahkan juga, sumbangkan. Wa huwa fi hadhihi athna yatlubu min ghairihi an yusa'idahu wa yu'inahu 'ala al-amali fala yajidu ahada. Dan dia ketika dia tengah-tengah dia buat kerja tadi, dia minta orang lain untuk bantu dia, tolong dia di atas kerja tersebut. Namun dia tak dapat siapa pun tolong dia. Fa yabda'u wahdahu. Dan dia pemula buat kerja dia seorang-seorang. Wa yajtahidu wa yusabiru. Nah, dia bersungguh dan juga dia menongkahkan akan kepayahan, liyun jahal amalu, supaya dia amala supaya dia jayakan akan amalan tersebut. Wa yuzhiruhu bil mazhari musyarrafi, dan untuk tunjukkan amal tersebut dengan bentuk rupa yang mulia, yang elok. Fa idza ja'at sa'atul istifadati min hadzal amali, dan bila datang waktu untuk mengambil faedah daripada amalan yang dibuat seseorang tadi, wa zaharat ba'dhu thaqarat, dan muncullah sebahagian kepincangan, ketidakelokan pada amal tersebut. Wa ba'dun naqsi, dan sebahagian kekurangan, alladhi la yaslimu minhu amalul bashar, yang takkan terselamat darinya amalan seseorang manusia. Manusia buat memanglah, kita bukannya berkena ni Allah Ta'ala, jadi kita serba kekurangan. So bila terkurang tu biasalah. Fa idza bihi, maka tiba-tiba orang tersebut yang berikan macam-macam komitmen untuk keluarga dia, masyarakat dia, dakwah, tiba-tiba badalan amin an yuqabala bisyukri wat takdir, sebagai ganti dia dihadapkan dengan terima kasih dan juga penghargaan, ma'atan bihi al akhta bi uslubil latif, berserta dengan peringatan pada kesilapan dengan cara yang halus. Dia daripada dapat itu, yuqabalu bi asifatin minal laum wal itab, dia dihadapkan dengan seteruk-teruk, dengan ribut, dengan ribut taufan daripada celaan dan juga cercaan. Ma'anna hadha syakhsa qad yakunu istanjadahu bi ghairihi li musa'adati falam yunjad. Sedangkan orang berkenaan barangkali dia dah minta tolong dengan orang lain untuk bantu dia, namun tak dibantu pun dia. Fa wasala al-amala wahdahu, lalu dia teruskan kerja tu secara bersendirian. Falamma hana sa'atu qitafis samarati, dan bila qitafis samarati, bila datang sampai masa untuk memetik hasil, lam yajid illa laumul itab, dia tak dapati kecuali celaan dan juga cercaan. Bisabiqillati hilatihi, dengan sebab kurangnya keupayaan dia, wa dha'fi qudratihi, dan lemah keupayaan dia. Alaysa hadha min ahaqqin nas biqaulihi ta'ala, bukan orang macam ni adalah orang yang paling layak dengan firman Allah Ta'ala, ma 'alal muhsinina min sabil, tidak ada orang ke atas orang yang buat kebajikan sebarang jalan itu untuk dipersalahkan. Thumma, kemudian, alaysa ulaika khaliquna an yuqala lahum, bukankah orang yang buat
yang kenakan dia dengan cercaan kata-kata tak elok tadi, dikata, bukankah dia patut dikata kepada mereka, aqillu alaihim la aba li abikum minal laumi, kurangkanlah ke atas mereka, kata orang yang buat kebajikan tadi, tiada bapa untuk bapa kalian. Mana maksudnya kalian hilang bapa, kalian hilang kan, maksudnya ini macam nak marahlah. Minal laumi, kurangkanlah kata mereka daripada cercaan, au saddul makan alladhi saddu, atau kalau tidak, penuhkanlah tempat yang mereka penuhkan. Kalau mereka tak boleh buat, kau buat. Tapi kamu tak boleh buat. Bila orang tu buat, kamu banyak komplain. Banyak komplain. Ini masalah yang berlaku. Ya, baik. Wa amsalu hadhihi surati tadkarrara fi mawaqif ukhra. Dan bentuk rupa, contoh seperti bentuk ini berulang dalam kedudukan-kedudukan yang lain. Fil baiti, di rumah, fil madrasati, di sekolah, fil muassasati, dalam badan-badan yayasan dan sebagainya, wa fi syarikati, dan syarikat, wa fi dairatil hukumiyati, dan pejabat kerajaan, wa fil amal al-i'lami, dan kerja berita, ma'al ulama wa du'at wal muhtasibin, terhadap para ulama, para pendakwah, dan juga orang yang mengharapkan ganjaran Allah Taala, wa ma'a ghairihim, dan berserta kena pada orang lain juga. Fama ahwajuna ila istish'ari hadhihi al-qa'idati, alangkah perlunya kita, berhajatnya kita, terdesaknya kita untuk dirasakan, disedarkan kepada kaedah ini. Maksudnya kita pandang orang tu buat baik, dan janganlah kita cakap bukan-bukan kat dia. Dan dia orang yang nak buat kebajikan. Memang dia manusia, dia boleh salah. Tapi kita gunakan itu cara untuk kita tentang dia, marah dia sebagainya kan. Ini ada masalah lah. Ini masalah. Lebay tak pandai apa, tak pandai Bitcoin ni. Ni jaga. Baik. Wa tariqatu ta'amuli ma'a wahami wa ukhta'i al-muhsinin. Dia kata dan jalan untuk bermuamalah, ya. Dengan kekeliruan ataupun kesilapan orang buat kebajikan. Kenapa? Likaila yang qati'a babul ihsan, supaya tak terputus pintu kebajikan. Terutama kalau orang tu buat benda tu sukarela dan sebagainya. Maka jangan terhenti. Fa innahu idza kathura al-lawmi 'ala al-muhsinin wal mutabarri'in, dan sebenarnya bila banyak celaan ke atas orang-orang yang membuat kebajikan, orang yang banyak menderma dan sebagainya, taqaw asa man yuftaradu minhumul amal. Okey, maka akan berundurlah, akan berkuranganlah siapa yang sepatutnya apa yang dimestikan daripada mereka ni akan kerja tadi. Faman yabqa lil ummati, kalau macam tu habis semua orang yang buat kebajikan tadi berundur, siapa yang akan kekal lagi untuk umat ini? Wa hadha kulluhu bila raibin, ini semua sekali tanpa sebarang keraguan. La ya'ni at-tanbih al-akhta' atau tadhkir bi mawadi'il shawab allati kana yuftaradu an yunabbah alaihi. Ini semua ni yang kita cakap ni tanpa ragu, tidak bermaksud bila kita tidak termasuk dalam pengertian kita memperingatkan kesalahan, kita tegur kesilapan dia. Tak salah langsung, nak tegurlah. Tegur boleh tegur, atau memperingatkan tentang kedudukan-kedudukan yang betul. Okey, yang sepatutnya untuk diperingatkan terhadapnya. Lakin yang muhim, tapi yang pentingnya adalah ayyakun dzalika bi uslubin yuhfadhu juhdul muhsinin. Tetapi yang pentingnya adalah ia terjadi perkara itu, pembaikan, teguran tu dengan uslub, dengan cara yang menjaga usaha orang yang membuat kebajikan tadi. Wala yafutu fursat at-tanbih al-khata', dan tidak dilepaskan sebenarnya peluang untuk memperingatkan di atas kesalahan. Kenapa? Liar taqiyal amalu, supaya amal menjadi makin elok. Wa yazdada jaudatan wa jamalan, dan akan bertambah amalan tadi semakin bagus dan semakin indah. Wa minal muhimmi aidha, dia ada perkara yang penting juga. Wa natahaddatsu an hadhihi al-qa'idatil qur'aniyati, dalam keadaan kita bercakap tentang kaedah Quran ini, alla nakhtalita baina ma taqaddama baina ilzamin insani bi syai'in ma. Dan apa yang telah kita bincangkan lalu dengan bahawa beriltizam manusia dengan satu perkara. Sebab benda ni yang dia buat secara sukarela. Tapi ada kadang-kadang manusia ni dia dah ambil tanggungjawab untuk satu perkara yang dia tak wajib ambil pun, tapi dia wajib atas diri dia. Ada itu tajuk lain. Sebab beza dia adalah di antara orang yang buat baik kebajikan tanpa sebarang disuruh, dengan orang yang ambil jawatan.
ambil jawatan, menteri ambil jawatan ke, kan, ketua polis ambil jawatan ke. Jawatan tu dia ambil. Sebab kalau dia kata dia orang rasa dia tak boleh bawa jawatan tersebut, dia orang sepatut minta uzur. Jangan jadi menteri, jangan jadi sekian, jangan jadi qadi, jangan jadi apa pejabat apa orang jawatan agama Islam, jangan jadilah. Jangan jadi mufti. Sebab kalau anda kata orang tersebut tidak boleh melaksanakan, jangan buat. Itu tajuk asal pasal kita nak kena faham juga. Yang buat sukarela ni satu benda. Yang buat kerana dia beriltizam dengan jawatan dia. Ataupun kerana kedudukan yang dia pilih. Ini dia kata boleh. Dia kata, ثُمَّ يَتَخَلَّ عَنْهُ بِحُجَّةِ أَنَّهُ مُحْسِنٌ. Kemudian dia melepaskan akan tanggungjawab berkenaan dengan keiltizam tersebut. Iltizam tanggungjawab dia tadi. Dengan hujah dia ni buat kebajikan. Dia ulama, dia sekian. Tak boleh. Tak boleh macam tu. فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْفَهْمِ الْمَغْلُوطِ. Ini antara kefahaman yang rosak, yang dia bercampur aduk, yang salah. Okay? Lihadil qa'idati bagi kaedah, tidak ada kat atas orang yang buat kebajikan sebarang perjalan untuk dipersalahkan. Itu terbalik. Dzalika anal insana qabla an yaltazima bi wa'din li tarfin akhar. Itu adalah bahawa seorang insan sebelum dia beriltizam, mewajibkan diri dengan janji orang lain, okey, fahuwa fi dairatil fadli wal ihsan, maka dia sebenarnya dalam ruang lingkup kelebihan dan keihsan. Akan tetapi inil tazama bi tanfidhi syai'in, jika dia iltizam untuk melaksanakan satu perkara, memegang jawatan sebagai Tuan Agung, memegang jawatan sebagai Sultan, memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, atau siapa saja, Presiden, kan, Mufti, Menteri Agama, awak nak jawatan tersebut, okey? Wal qiyamu bihi, untuk melaksanakannya, faqad intaqala ila daratil wujud, maka telah berpindah kepada daripada lingkungan kelebihan dan juga keutamaan kepada ruang itu kewajipan. Alladhi yastahiqu sahibul hisab wal itab, yang layak untuk orang-orangnya, pemilik bagi kedudukan tadi, untuk dihitung itu kerja dia dan juga di scrutinize, kan, maksudnya di komentar akan dia punya kerja. Dimarah, boleh dimarah sebagainya. Wal'alla ma mimma yuqarribu tasawwur wal'alla mimma yuqarribu tasawwura hadzal ma'na. Okey. Okey, barangkali apa yang boleh mendekat kepada kita gambaran pengertian ini adalah an-nadhru, nazar. Fa inna an-nadhra, kan nazar ni ilzamul mukallafi nafsahu, mengilzamkan seorang mukallaf itu diri dia sendiri, bi syai'in lam yakun wajiba, dengan satu benda yang tak pernah wajib pun, alaihi, ke atas diri dia, bi asli syar'i, dengan usul syarak. Asal Allah tak suruh dia buat pun. Ceritalah, awak bukan menteri, jangan ambil jawatan tadi kalau awak tak boleh buat. Kenapa dah ambil? Awak bukan menteri agama, kenapa ambil? Awak bukan ustaz, awak bukan sekian, kenapa nak ambil jawatan tadi? Sebab awak tak perlu jawatan tersebut untuk menyampaikan agama contohnya. Awak tak perlu jawatan berkenaan. Tapi bila awak pegang jawatan itu, awak kena jaga agama, kena jaga rakyat, kena jaga sekian. Luar daripada jawatan tadi, awak buat benda berkenaan di atas dasar apa? Kebajikan saja. Itu sudut yang kadang-kadang banyak orang tak faham. Dia pegang jawatan, dia ambil jawatan tadi, dia bertanggungjawab lah untuk disalahkan dan sebagainya. Okey. Contoh macam seorang tu dia bernazar. Dia kata fa'inna, macam nazar, kan. Sebelum dia menazar, benda tak wajib kat diri dia. Usul syarat tak pernah suruh dia buat. Kaman yanduru ay yatasaddaqa bi alfi riyal. Sebenarnya orang yang bernazar untuk bersedekah dengan 1000 rial. Fa hadha qabla nadhrihi la yalzamuhu ay yatasaddaqa bi riyal wahidin. Orang ni sebelum dia beriltizam diri dia nak buat dengan nazar tadi, maka dia tidak dimestikan untuk bersedekah sekalipun dengan 1 rial pun, tak wajib pun. Lakinnahu lamma nadhara faqad iltazama, akan tapi dia bila dia bernazar, maka dia telah beriltizam. Fa wajaba alaihi alwafa, maka wajib ke atas dia bersetia dengan nazar tersebut. Wa hakadha ma nahnu bisadadihi, dan ini beginilah juga kita pada kita yang berada di dalam perbincangan kita ni. Wa innama nabbahtu ala hadha, dan saya, kata pengarang kita, peringatkan di sini, kata li'anna minan nasi, kerana ada kalangan manusia ni, man asa'a fahma hadhil qa'idati, ada orang-orang yang buruk faham terhadap kaedah ini. Macam orang tu pegang jawatan menteri, kesian dia jadi menteri, dia gatal ambil.
Dia Perdana Menteri kan, dia ambil hutang untuk negara. Dia datang ambil. Jangan kata macam dia tersilap, tak. Berbeza. Berbeza orang yang berkhidmat memang untuk masyarakat dengan orang yang yang dia sengaja ambil jawatan tadi. Dia tak wajib pun. Kan? Dia suka rela untuk ambil jawatan tadi. Dia suka rela untuk sekian-sekian kan. Tapi dalam kejawatan tadi memang akan ada persoalan. Akan ada timbul. Pasal pemerintah. Sebab tu para ulama menolak untuk menjadi qadi. Menjadi hakim. Yang Abu Hanifah pun kena seksa sebagainya kerana tak nak jadi qadi. Tak jadi hakim. Walaupun ketika tu negara melihat kerajaan melihat dia lah orang yang layak. Dia tak nak. Dia tahu kalau dia ambil nanti masalah. Jadi basically dia boleh lari. Sebab kalau dia dah ambil dan dia tak boleh lari. Itu contoh mudah lah. Contoh mudah. Kan? Sedangkan kalau kita sebutkan doktor tadi, memang doktor tadi dia tak bekerja doktor pun boleh. Tapi nak selamatkan nyawa orang. Dia rasa benda tu tadi adalah satu-satu bagi. Yang ini bukan. Orang nak buat benda. Nak buat apa-apa yang orang pegang jawatan mufti lah. Jawatan menteri ke sebagainya kan. Tapi kadang-kadang dia tak boleh untuk melaksanakan akan tuntutan agama itu sendiri. Dia kan sibuk dengan keadaan dia jaga jawatan sebagainya. Mungkin sebagian besar macam tu, wallahualam. Kan? Tapi benda-benda macam ni kita kata sejarah tu lah menunjukkan kan, ada banyak orang manusia yang kerana tekanan ekonomi, tekanan keadaan, mereka lebih suka untuk tidak mengeluarkan pendapat yang betul. Takut diserang, takut dipersalahkan. Terlibat kita dengan orang-orang yang sesat kerana kita rasakan bahawa ini cara terbaik untuk menyatukan masyarakat. Tapi sebenarnya dia menyebabkan masyarakat kekal sesat. Okey. Dia kata okey. Dia kata wa taradaha fi ghairi mawdi'iha. Dan dia tolak kaedah ini pada bukan tempatnya. Fasara dzalika sawan fi wujudin nafrati baina ba'din nasi. Maka jadilah itu sebab pada wujudnya lari, sikap lari atau mengelak daripada di antara sebagian manusia. Li'anna ta'aru tarfain i'taqada iltizam at-tarful akhar. Kerana satu pihak tadi dah beriktikad, percaya tentang iltizam kan, kesetiaannya atau kewajipan satu pihak satu lagi. Fa'tamada alaihi ba'dallah, maka dia pun bersandarlah kepada orang berkenaan sesudah Allah Taala. Summa takhalla dzalika tarf ammal tazama. Kemudian telah berlepas diri pihak satu lagi daripada apa yang diiltizam. Kan dia jangkat sumpah untuk jadi Perdana Menteri, lepas tu tiba letak jawatan. Ini ngarut. Dengan alasan bihujjati annahu muhsinun, bahawa dia adalah seorang yang buat kebajikan. Dia ambil ini untuk tolong rakyat je. Ada ini masalah. Faqa khilaful maqsud min babil ihsan. Maka jadilah kesilapan atau kesalahan yang dimaksudkan daripada bab ihsan. Okey. Okey, baik. Agak harap faham kot kan. Sekejap ya. Okey. Seterusnya kaedah yang ke-8, al-qaidah as-saminatu. Saya try ambil lagi. Rasa macam boleh. Pasal kita baru 10:21. Okey. Wala taziru wazratun wizra ukhra. Tidak menanggung dosa seorang dosa orang lain. Kaedah yang ke-8, tak menanggung dosa seorang berdosa dosa orang lain. Hadi qaidatun qur'aniyatun azimatun. Ini adalah kaedah Quran yang amat agung. Okey. Tuassasu li mabda'in min asyrafil mabadi'. Dia mengasaskan untuk satu asas, satu pegangan, satu usul daripada semula-mula usul. Okey, satu mula-mula pegangan. Wa huwa mabda'ul adl, iaitu asas keadilan. Asas keadilan. Dia menjadi asas untuk asas keadilan. Wa hiya qa'idatun talama istashhada biha al-ulama wal hukama. Dan dia adalah satu kaedah yang berpanjangan sejak dahulu mendapatkan penyaksian dengannya para ulama dan para hukama. Mana ulama dan juga orang yang bijak pandai semua ambil ayat ini sebagai satu sandaran untuk menjadikan kaedah dalam macam-macam bab, peraturan dan sebagainya. Sebab tidak menanggung dosa orang lain. Okey. Kenapa dia orang macam tu? Li azimi athariha fi babil adli wal insaf. Kerana besarnya kesan kesan kaedah ini, tak menanggung dosa orang lain. Okey. So Zumar ayat ke-7. Besarnya kesan kaedah ini dalam bab keadilan juga bab kesaksamaan. Yang untuk berlaku saksama pada orang, dan ini benda sekian. Kita menyampah kat dia, jangan kacau anak dia. Menyampah dia, anak dia aku menyampah. Bini dia aku menyampah. Tak boleh lah.
Tak boleh lah. Tidak menanggung dosa seorang dosa orang lain. Dosa orang lain tak bawa pada dia. Okay. Tilkum hiya qauluhu ta'ala. Ia itu adalah firman Allah Ta'ala. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tak menanggung dosa seorang yang berdosa dosa orang yang lain. Az-Zumar ayat ke-7. Okay. Mana kaedah ini secara ringkas? Wa ma'na hadhil qa'idati bi ikhtisarin. Mana kaedah ini secara ringkas? Annal mukallafina innama yujawizuna bi a'malihim in khairan fa khairun. Bahawa orang yang mukallaf, okay, mereka hanyalah dibalas. Yujazuna, mereka dibalas dengan amalan mereka. Jika ia baik, maka ia baik. Dia buat baik, dapat baiklah. Wa in syarran fa syarrun. Jika ia buat buruk, buruklah. Wa annahu la yuhmalu ahadun khati'ata ahadin, dan tak ditanggungkan seseorang kesalahan orang lain. Malam yakun sawan fiha, selama dia bukan penyebab padanya. Maka dia penyebabkan, dia penyokong, dia yang pengatur, dia yang tukang buat, memang ditanggunglah. Dia yang menggalakkan. Dan kalau contoh macam orang tu, ahli agama yang kita minta untuk menjaga agama, tapi dia terlibat dengan bid'ah dan disokong bid'ah dibuat, maka dia bertanggungjawab di atas apa yang dia buat. Jadi dia kata macam, ya tak ni tak, dia tanggungjawab. Kan? Orang buat bukan-bukan, jumpa bomoh, okay, buat benda-benda maksiat, tipu dan masalah agama, kerana apa yang dia ajar, maka dia tanggungjawab. Tapi bukan maksud dia dosa orang ni semua pindah kat dia. Tak, orang tu dapat dosa, dia dapat saham. Itu maksud sebenar. Wa hadha min kamali adlillahi tabaraka wa ta'ala wa hikmatuhu. Wa hikmatihi. Dan kita, ini daripada kesempurnaan keadilan Allah tabaraka wa ta'ala dan juga kebijaksanaannya. Wa la'alla al-hikmatu min at-ta'biri an ithmi bil wizri, dan barangkali dia kata hikmah daripada gambaran yang digunakan dalam ayat tersebut atau dalam dalil berkenaan Az-Zumar ayat ke-7 tu, wizr, tak guna ithm, tak guna dosa, kalimah dosa. Apa kalimah dipanggil wizr. Li'anna al-wizra huwa al-haml. Kerana wizr ni adalah tanggungan. Dia beban. Wa huwa ma yahmiluhu al-mar'u 'ala dhahri. Dia apa yang seorang tu pikul di belakang badan dia. Fa ubira 'anil ithmi bil wizri. Maka digambarkan mengenai dosa itu dengan apa? Dengan beban. Tidak menanggung beban orang yang menanggung beban orang lain, maksud dia. Li'anna yatakhawalu thaqilan. Kerana dia dibayangkan ia berat. Okey? Berat ala nafsil mu'mini, berat di atas jiwa orang yang beriman. Okey. Wa hadhihi al-qa'idatul Qur'aniyah bihadzal nassi. Dan kaedah Quran ini dengan nas ini takarrara takriruha fil kitabi 5 marrat. Dia berulang, ulangan dia dalam Quran sebanyak 5 kali. Banyak 5 kali. Okay? Dia dalam surah Al-An'am 164, Al-Isra 15, Fatir 18, Zumar 7, An-Najm 38. Surah Al-An'am 164, Isra 15, Fatir 18, Zumar 7, An-Najm 38. Okey, ini yang dimaksudkan. Baik. Jadi dia kata ini yang dikatakan berulang dalam Quran sebanyak 5 kali. Okey, ya, jadi dia kata bila tak ada dengan nas ini lahu dalalatuhu wa maghzahu. Dia pasti bila dah berulang 5 kali macam tu, pasti dia ada petunjuk dia dan juga isi kandungan dia yang penting. Okey. Hadzal ma'na alladhi dallat 'alaihi al-qa'idatu laisa min khasaisi hadhihi al-ummatil muhammadiyati. Ni pengertian yang ditunjukkan kepadanya oleh kaedah ini, bukanlah daripada ciri-ciri khas umat Muhammad. Bal huwa 'amun fi jami'i syara'i, bahkan dia umum pada semua syariat. Ta'ammal qauluhu ta'ala, perhatikanlah firman Allah Ta'ala surah An-Najm ayat 33 41. Allah Ta'ala nyatakan, afara'aital ladzi tawalla, ada kau lihat hai Muhammad pada orang yang berpaling, wa ata qalilan wa akda, dia diberikan sedikit, kan? Dia berikan sedikit je, bersedekah tidak, dia kedekut, kan? Dia kedekut dan kikir. Ya. Ya. Mana dia menahan diri daripada bersedekah. Mana beri sedikit dan dah tak nak bagi dah. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara.
Adakah di sini dia ada ilmu ghaib lalu dia melihat untuk dia tak nak bagi sebab nanti tak cukup. Dia macam tu. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, adakah tidak diberitakan lagi tentang apa dalam suhuf Musa, wa Ibrahim alladhi waffa, dan dalam suhuf Ibrahim yang setia, alla taziru wazratun wizra ukhra, bahawa tak menanggung dosa seorang yang dosa orang lain, tak menanggung beban seorang yang menanggung beban orang lain. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a, bahawa tiada untuk manusia kecuali apa yang dia kerjakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahawa kerja dia pasti akan dilihat nanti hari akhirat. Thumma yujzahul jazaa'ul awfa, Allah Ta'ala akan dibalas dia dengan balasan yang mencukupi. An-Najm 33 sampai 41. Okey. Yang maksudnya benda ni dah ada pada kitab terdahulu, telah disebut oleh para anbiya. Okey. Wa hadha al-ma'na alladhi qarrarhu al-qa'idatu la yu'addu ma dalla alayhi qawluhu ta'ala. Okey. Dan ini kaedah, pengertian ini yang diperakui oleh kaedah ni. Makna ini yang diperakui oleh kaedah ini, dia kata tidak bertentangan apa yang ditunjukkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kabut. Dalam surah Al-Kabut ayat ke-13 Allah katakan, wala yahmilunna asqalahum wa asqalam ma asqalihim, dan mereka pasti memikul beban mereka bersama dengan beban-beban yang lain. Beban mereka atau beban lain. Pasal ni dia tentang orang penyesat, orang yang buat penyesatan, ajak orang buat jahat. Dan juga firman Allah Ta'ala dan qauluhu firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl 25, wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin, dan mereka tanggung daripada dosa-dosa orang yang yudillunahum, mereka sesatkan mereka dengan tanpa ilmu. Kenapa? Li'anna hadhihi an-nususa, kerana nas-nas ini tadullu ala anna al-insana yatahammalu ithma ma irtakaba min dhunubin. Okey. Bahawa sebenarnya manusia ni akan menanggung, menunjukkan kepada manusia akan menanggung dosa apa yang dilakukan daripada sebarang kesalahan. Mana kesalahan dia buat tadi, apa konsekuensi dia tanggung kesan. Wa isman ladzi adallahum biqaulihi wa fi'lihi, dan dosa orang yang dia sesatkan mereka dengan kata-katanya dan juga perbuatannya. Kama anna du'ata ilal huda yuthibuhumullahu ala amalihim. Okey. Maksudnya para pendakwah kepada petunjuk, Allah Ta'ala beri ganjaran pada mereka di atas kerja mereka. Dan juga wa amali man yahtada bihim, dan Allah Ta'ala beri ganjaran di atas sesiapa yang mendapat hidayah dengan mereka. Wastafada min amalihim min ilmihim, dan dapat faedah daripada pengetahuan mereka. Macam itulah orang yang buat penyesatan pun dapat hukum yang sama. Orang buat kebajikan, ajak orang buat kebajikan, dapat pahala kebajikan dia buat. Dan maksud dia ilmu yang baik, dia petunjuk yang ditunjukkan, dan dia dapat pahala tambahan di atas sebab membantu orang lain menjadi dapat buat benda sama. Itu contoh Jadi kat sini pun sama. So ayat surah An-Nahl 25 dan juga surah Al-Kabut 13 tak bertentangan langsung dengan apa yang kita bincangkan hari ni. Kaedah ke-8 ni. Walihadza mashtahada jama'atu min sanadidil kufri fi ibqa'i ba'din nasi ala ma hum alaihi min al-kufr. Okey, kerana ini apabila bersungguh-sungguh sekumpulan daripada kepala penguasa-penguasa kekufuran dan mengekalkan sebahagian manusia di atas apa mereka berada padanya dari kekufuran, aw hatha man kana mu'minan liyantakila minal iman ila kufri, atau dia gesa siapa-siapa yang beriman supaya berpindah daripada iman kepada kufur. Okey, agharruhum bi khilafi hadhihi al-qa'idati tamaman. Okey, Allah Ta'ala tunjuk kepada mereka dengan bercanggahan kaedah ini sama sekali. Faqalu kama hakallahu anhum, maka mereka pun berkata, sebenarnya Allah Ta'ala ceritakan tentang mereka, wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu ittabi'u sabilana. Maksudnya orang yang kafir ni kadang dia cakap itu, dia kata ikutlah, dia berkatalah orang kafir kepada orang yang beriman, ikutilah jalan kami, wal nahmil khatayakum, dan kami akan pikul kesalahan-kesalahan kamu, wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai', dan tidaklah mereka, itu orang yang kafir tadi, yang ajak orang beriman tinggalkan agama tadi, tidak mereka boleh memikul kesalahan-kesalahan orang-orang beriman tadi kalau ikut mereka sedikit pun. Innahum lakadzibun, mereka benar-benar penipu. Wala yahmilunna asqalahum asqalam ma asqalihim, mereka pasti pikul bebanan dan beban bersama beban mereka. Ada lagi tambahan, wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun, mereka pasti ditanya
pada hari kiamat nanti dengan apa yang mereka dahulu ada-adakan pembohongan. Walau ta'ammal takalam al-ulama fi kutub at-tafsiri wal hadith wal aqaid wal fiqh wa ghairiha. Dan jika anda perhatikan kata-kata para ulama dalam kitab-kitab tafsir, hadis, akidah, fiqh dan sebagainya dan selainnya, la ra'aita ajaban min kasrati istidlali bi hadhihi al-qa'idati fi mawatini katsiratin. Okay. Pasti anda akan lihat keajaiban daripada banyaknya pendalilan dengan kaedah ini pada tempat-tempat yang berbagai. Banyak sudut. Fakam man ra'a naqadahu fakam min ra'yin naqadahu faqihun bi hadhihi ayati. Betapa banyak pendapat telah dibatalkan ia oleh seorang faqih dengan ayat ini. Mana ada orang bagi pendapat pelik. Dia kata nanti bila seorang ibu sekian anak dia tak solat, ambil kau batu dari api neraka. Ini terpahal kan. Kalau mak dia dah bertaubat, asal dia yang tanggung. Ataupun contoh macam isteri, dengan cakap suami, dia kata sekian, suami tanggunglah, salah saya. Sedapnya gitu. Kan? Ini banyak orang. Jadi banyak faqih membatalkan akan satu pendapat dengan ayat ini. Bahkan betapa banyak. Betapa banyak masalatan aqaidiyatan, betul banyak kaedah permasalahan akidah. Sara sawabu fiha ma'al mustadilli bi hadhil ayati. Maka jadi kebenaran padanya bersama orang yang berdalil dengan kaedah ini. Wal maqam laysa maqamu ardin li hadhil masaili. Tapi kedudukan kita bincang ni bukan kedudukan untuk membentangkan persoalan-persoalan ini. Bal maksud at-tanbih ala azim mawqi'iha. Tapi yang kita tujukan adalah untuk ingatkan tentang besarnya kedudukan kaedah ini. Wa idza aradna an nabahatha an amsilatin tatbiqiyatin li hadhihi al-qa'idati fi kitabillah. Dan bila kita ingin untuk mencari tentang contoh-contoh praktikal bagi kaedah ini dalam kitab Allah, fa inna min asharil amsilati wa azharuha fa min ashari amsilati wa azhariha. So di antara contoh paling masyhur dan paling nyata adalah tatbiqu nabiyillahi Yusuf alaihi salam lah, pelaksanaan atau aplikasi Nabi Allah Yusuf alaihi salam kepada kaedah ini. Wa dzalika annahu hinama ihtala ala akhdhi ahihi Binyamin. Itu adalah bila dia ketika mana dia buat hilah untuk mengambil saudaranya Binyamin biwad'i siqayati fi rahli akhi, dengan cara diletakkan cupak raja tu dalam kenderaan saudara dia yang semak. Ja'a ikhwatu yaqulun, datang saudara-saudara dia berkata, ya ayyuhal aziz, ya ayyuhal aziz, wahai menteri, wahai orang mulia, inna lahu aban syaikhan kabira. Sebenarnya dia ni ada seorang bapa yang tua. Fakhudh ahadana makana, ambillah seorang kami ini sebagai tempat kedudukan dia. Inna naraka minal muhsinin, kami dapat kau ni orang yang baik. Buatlah, ambil kami, ganti dia. Yusuf 78 Fa'ajabahum Yusufu qaila. Lalu menjawab pada mereka Yusuf dan sambil berkata, ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. Minta jauh daripada Allah Ta'ala untuk kita mengambil kecuali sesiapa kita dapati barangan kami padanya. Inna idzal ladhal. Kalau kami ambil juga orang lain, bukan dia, kami sebenarnya orang yang zalim. Qarin hadza barakallahu fik. Bandingkan ini, SWT berkati anda. Biqauli Fir'aun hinama qala lahu kahanatahu. Bandingkan ini dengan Fir'aun ketika mana berkata kepada dia, tukang-tukang telik dia, innahu sayuladu min bani Israila gulamun. Sungguh akan dilahirkan daripada Bani Israel seorang budak. Satakunu nihayatu mulkika ala yadihi. Akan jadi penamat kerajaan kau pada tangannya. Fa asdara marsumahu adh-dhalim. Lalu dia keluarkan perintahnya, kan, yang zalim, biqatli jami'i man yuladu min Bani Israel, untuk dibunuh ke semua siapa yang dilahirkan daripada anak-anak Bani Israel. Okay. Wahum bi'alaf, dan mereka ribuan. Warubama asyaratiha, bahkan mungkin puluhan ribu. Min ajli tiflin wahidatin faqat.
Demi kerana satu budak je dia bunuh semua. Walakin man kana yaqulun nas. Akan tetapi orang yang berkata, dia seorang yang berkata kepada manusia, an rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan kamu yang tertinggi. Firaun pasal dia tak pernah sakit dan sekian, dia pernah kata kepada kaum dia, aku Tuhan kamu yang tertinggi. Fala yustaqrabu minhu hadzal amr. Maka tak dirasa pelik daripada dia perkara ini. Pasal dia memang takkan logik. Macam US buatlah. US buat serang Afghanistan, masuk Afghanistan. Lepas 11 September. Twin Tower jatuh, tiba-tiba dia pergi Afghanistan. Buat apa? Orang lain yang buat, dia kata inilah Al-Qaeda sebagainya, tiba-tiba dia pergi masuk Afghanistan. Kenapa? Ini adalah di antara kezaliman yang berlaku kan. Banyak orang lain yang boleh buat, orang lain kena. Baik. Dia kata wa fi waqi'in minan nasi man sara ala hadi Yusuf. Dan dia kata, dan pada waqi', pada realiti, dia kata di kalangan manusia ni ada orang bergerak di atas petunjuk Nabi Yusuf. Fatarahu la yu'akhidhu illa man akhta'a aw tasabbaba fi khata'. Lalu kau lihat dia takkan menghukum, takkan mengambil salah kecuali siapa yang bersalah atau siapa menyebab pada kesalahan. Wala yuwasi' dairatal laumi 'ala man laysa lahu silatun bil khata'i. Dan dia tak luaskan lingkungan kecelaan dan sebagainya ke atas sesiapa yang tidak ada untuknya sebarang hubungan dengan kesalahan. Bihujjatil qarabati, tak kira dengan hujah kekeluargaan ke, awis sadaqati atau teman ke, dia kawan dengan jahat tu, asal aku nak kawan dengan dia? Tak. Siapa yang buat, yang buat. Yang tidak tu tidak. Tiap kali tak ada bapak dia, mak dia, dia. Yang buat salah tu buat salah tu. Awis zamalati atau teman, dia sebab dia klik satu sekolah ke, satu tempat, okey. Mana tabayyan khilafu dhalika, selama tak nyata selain itu, dia takkan buat. Wa fil muqabili, dan pada sebaliknya, fa fi waqi'in nasi, dalam realiti manusia pun, man ya'khudhul muhsina awil birri awil bura'i bi dzambil musii'in. Adakah manusia ni yang dia kata yang menghukum, yang menghukum orang-orang buat kebajikan ataupun orang yang tak bersalah dengan dosa orang yang buat salah. Mana seorang yang tak betul disalahkan semua sekali. Macam juga barat buat sekarang. Ada orang yang terlibat dengan terorisme, semuanya orang Islam kena. Memang orang sivil kan. Yang kita kata memang kalau kita tak pernah faham daripada mereka untuk selain daripada itu. Kan? Lain yang jadi dia akan hukum orang lain. Baik. Wa ilaika hadhihi suratul lati qad taqarrara katsiran fi waqi'i buyutina. Yang dia kata dibentang kepada anda. Okay, hadis surah ni satu contoh, satu gambaran yang kadang-kala berulang banyak dalam realiti rumah-rumah kita. Main gini mana? Orang tak jelas sikit. Okey. Ya'udur rajulu min amalihi mut'iban. Pulang seorang lelaki daripada kerjanya keadaan letih. Fa yadkhulul baita, dia masuk rumah. Fa yajidu ma la yu'jibuhu min ba'di atfalihi. Lalu dia dapati apa yang tidak dia suka daripada sebahagian anak dia. Imam itlafit tuhfatin, tak kira sama ada rosakkan barangan simpanan dia ke, atau tahfi min zizaj, rosakkan benda-benda berharga ke, ataupun pecahkan kaca. Aw yara ma la yujibuhu min qibali zaujatihi, atau dilihat apa yang dia tak suka daripada arah isteri dia. Kata aku dia fi idad ta'am, seperti lewat isteri dia dan menyiapkan makanan. Aw ziyadati muluhatin wa naqsiha, ataupun berlebih garam atau kurang garam. Aw ghairi dzalika, atau selain itu, min al-umur allati qad tastathiru ba'd an-nasi, yang benda-benda yang mungkin boleh memprovok dan menjadikan marah sebagai manusia. Fa idza taradna anna hadhihi al-mawaqifa mimma tastathiru al-ghadab. Kalau kita katakanlah benda-benda yang terjadi tadi di antara perkara yang boleh menimbulkan kemarahan, au anna hunaka khata'an yastahiqu tanbih, ataupun di sana ada kesalahan yang patut diperingatkan, au taubih, ataupun dimarah, kan. Fama dzanbu baqiyatul aulad, jadi apa salah semua anak yang lain, alam yushariku fi kasri tilka tuhfati, masalan yang tidak terlibat dalam memecahkan barang berharga tersebut. Ya, amuk satu rumah, ataupun bini buat sekian, dia anak kena, ataupun marah anak, marah bini, kan. Wa madzhabul auladi ay yasuba
alaihim al-jamun jama ghadabihi. Dan apa dosa, apa kesalahan anak-anak, semua anak-anak, untuk dicurahkan kata mereka keseluruhan kemarahan dia, idza qasaratiz zawjatu fi syai'in min amri ta'am, jika tercuai isteri pada sesuatu daripada urusan makanan. Wa ma dhanbu zawjati mathalan, dan apa salah isteri pula? Hayna ma yakunu muqti'u humul aulad, bila benda yang salah tu buat tu anak, marah bini, kenapa? Wa mithluhu yuqal fi alaqatil muallim, sama macam tu juga dikata pada hubungan guru. Bila cikgu pun sama, guru pun sama, dilihat dalam guru masuk kelas dia orang lain dia ngamuk kan. Okey, wal muallimi wal muallimati, pada hubungan guru dan lelaki dan guru wanita, ma'atul bihim, berserta dengan para pelajar mereka, al mas'ul fi amalihi, yang dipersoalkan pada kerja dia, bihaitsu la yanqulu muasyakiluhum ila amakin amalihim, yang di mana dia jangan memindahkan masalah-masalah mereka ke tempat-tempat kerja mereka. Dia buat kerja maka kat rumah, jangan buat ke sekolah. Faikun man tahta aidihim minatul labi wa talibat al muwazzafin dhahiyatan li masyakil laysa lahum alaqatun biha. Okay. Dia kata lalu terjadilah orang-orang yang berada di bawah kuasa dia, dengan para pelajar ke lelaki atau para perempuan ke, ataupun para pegawai pekerja di sekolah ke, jadi mangsa kerana kerana masalah yang bukan mereka ada hubungan pun dengannya. Huna, di sini yastahdirul mu'minu umura, di sini akan menghadirkan seorang mukmin akan banyak perkara. Min ahammiha, yang terpenting sekali, ayyatadhakkara hadhihi alqa'idah alquraniyah alazimata, hendak dia mengingat akan kaedah Quran yang agung ini. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak menanggung dosa, tidak menanggung salah orang yang salah salah orang lain. Fa inna hadha khairun wa ahsanu ta'wila, kerana sungguhnya ini adalah sebaik-baik dan seelok-elok penjelasan. Wa aqrabu ila al-adli wal qisti, dan ini adalah paling dekat kepada keadilan dan kesaksamaan. Alladhi qamat 'alaihi as-samawati wal ard, yang mana tertegak dengannya kesaksamaan dan juga keadilan itu, tertegak di atasnya langit dan bumi, kan betul dan tepat. So dia patut jadi macam tu. Wa thammata fahmun khati'un li hadhihi al-qa'idati al-qur'aniyati, namun di sana ada terdapat salah faham, kefahaman yang salah terhadap kaedah Quran ini. Wa hiya anna ba'dha, ya anna al-ba'dha, sebagai manusia, yadhunnu anna hadhihi al-qa'idata, bahawa kaedah ini mukhalifatan lima yarahu min ba'dil uqubatil ilahiyah, dia melihat bahawa bahawa ini adalah bercanggahan terhadap apa dia lihat daripada sebahagian hukuman-hukuman ilahi. Dia salah faham pula, dia kata orang jahat ni semua kena, dia kata Allah ta'umu mujtama'an minal mujtama'at, yang meliputi satu masyarakat daripada masyarakat yang banyak, atau badal min buldan, atau kena satu negeri daripada negeri-negeri yang banyak. Hainama tafshul munkarat, sekali mana tersiar akan perkara mungkar, mungkarat tu wal fawahish wal ma'asi dan tersebarnya perkara mungkar, perkara keji dan perkara maksiat. Wasabu khata'u hadzal fahmi, dan sebab kesalahan faham ini adalah wasabu khata'i hadzal fahmi annal munkara, bahawa perkara mungkar ni idza stu'lina bihin nasu, bila dibuat terang-terangan dengannya manusia, walam yujad man yunkiruhu, dan tak dapati siapa mengingkarinya, fa inna hadza dhanbun 'azimun ishtaraka fihi kullu man kana qadiran ala inkari walam yunkir, maka ini adalah satu dosa yang besar yang berkongsi padanya setiap siapa yang berupaya untuk mengingkari namun tidak mengingkari. Sawaun kana al-inkaru bil yad, tak kira sama ada pengingkaran tadi dengan tangan, atau bil lisan, atau dengan lidah, atau bil qalbi, atau dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itu seburuk-buruk iman. Macam bila autoriti yang ada sekarang kan, kita tengok ada ustaz gila yang mengajarkan bukan tentang agama, yang rosakkan Islam daripada dalam, yang katakan tak payah kisah jumpa bomoh ni sama macam doktor. Apa pula silapnya jumpa hadis Nabi ni? Bukan boleh semua kita percaya. Perawi tu siqah mungkin penipu. Benda-benda ni nak merosakkan agama lah di dalam. Orang berjawatan senyap, tak cakap apa. Masalah ni. Tapi bila macam ni jadi kan kita, tapi alhamdulillah, dalam masyarakat kita alhamdulillah, tidak kita bergantung pada jabatan agama mufti-mufti saja, tapi kita ada asatizah, ustaz-ustaz yang menegur perkara berkenaan terang-terangan.
Doktor-doktor daripada universiti kita, Alhamdulillah, menjalankan tugas. Tak payah tunggu. Jadi ada kawan-kawan saya, dia kata, takkanlah kita nak ambil kerja Jabatan Agama Islam. Tak ada, benda busuk dan kotor. Tak perlu tunggu Jabatan Agama Islam kata dia busuk dan kotor. Semua orang tahu. Benda kotor dan jijik. Orang tu buat penipuan. Takkanlah tunggu Jabatan Agama Islam keluar fatwa baru kata orang tu gila. Orang sesat. Tahi dan najis tu busuk. Tak payah panggil Jabatan Agama Islam. Tanya, busuk ke tidak ni? Orang yang menipu atas nama agama Allah, terang-terangan, tak perlu ditunggu untuk tunggu keluar statement daripada kerajaan. Itu dah memadai, cukup kita dalam penjelasan-penjelasan. Baik. Kita tak ingkarkan. Mana ini tindak pasal kena ingkar. Wala udhra li ahadin bi tarkil inkaril qalbi, dan tak ada keuzuran untuk siapa-siapa pun dengan meninggalkan keingkaran qalbu. Tak boleh buat dengan qalbu dia. Mungkinlah qalbu ada Jabatan Agama Islam ke benda, mungkin tak ambil tindakan, tapi qalbu dia bersama kita insya-Allah. فَإِذَا قَالَ الْمُجْتَمَعُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ إِيَّاذًا بِاللَّهِ. Dan bila kosong masyarakat daripada jenis-jenis tiga tadi, yang ingkar dengan tangan, yang ingkar dengan lisan, yang ingkar dengan hati, إِيَّاذًا بِاللَّهِ, Allah lindung kita. مَعْقُدْرَةِ أَهْلِهَا, berserta dengan keupayaan penduduknya, ahlinya, alaiha, ke atas perkara tersebut, istahaqul uqubata, maka mereka layaklah akan siksaan. Wa in wujida fihim ba'du salihin, sekalipun didapati di tengah-tengah mereka sebahagian orang soleh. Baik. Ta'ammal ma'i qaulullah ta'ala. Perhatikan bersama saya, kata pengarang kita, firman Allah Ta'ala, Al-Anfal 25. Allah nyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Bimbanglah kalian ujian, dugaan ataupun bala yang tidak menimpa orang-orang yang zalim dengan kalian sahaja, ya, dan ketahuilah Allah Ta'ala amat keras siksa. Mana itu kebimbangan tadi, mana dia tidak menimpa orang yang zalim saja, bahkan semua yang tidak mengingkari benda tersebut dia layak untuk kena. Wa yaqulu al-allama as-Sa'di rahimahullah, ya, dan tafsir Sa'di beliau, kita fi tafsir hadis ayat, dalam tafsiran ayat ini dia kata, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan. Jangan, tak bimbanglah kalian bala yang tak menimpa orang-orang yang zalim di kalangan kalian sahaja. Bal tusibu fa'ilul zulmi wa ghairihi, bahkan menimpa pelaku kezaliman dan selainnya, wa ghairahu, fa'ilul zulmi wa ghairahu. Wa dhalika idza dhahara adh-dhulmu falam yughayyar. Itu adalah bila muncul kezaliman namun tidak diubah. Fa inna uqubatahu ta'umul fa'ila wa ghairahu. Kerana sebenarnya hukumannya akan meliputi pelaku dan juga orang selainnya. Wa tuqawi wa dia kata, wa taqwa hadhil fitnata bin nahyi 'anil munkari. Dan cara kita lindung daripada bala macam ni adalah dengan menegah daripada kemungkaran. Banyak orang boleh suruh kebaikan tapi tak boleh tegah kemungkaran, sebab nanti orang lawan balik, kena kecam. Kata Bitcoin haram, dia kata semua orang nak jadi pandai. Dia belajar agama tak tahu datang mana. Okey. Wa qam ahli syarri wal fasad, serta menyekat. Okey, dia kata dengan disekat. Cara dia kita elak fitnah macam ni adalah kita sekat ahli kejahatan dan juga kerosakan. Wa an la yumakkanu minal ma'asi wa zulmi mahma amkana. Dan bahawa jangan dibolehkan mereka terhadap maksiat dan juga kezaliman walau sebagai sedaya upaya yang boleh. Okay, dia kata wa yuwaddihu ma'na hadhihi al-ayatil karimati, dan menjelaskan akan pengertian ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, ayat surah surah Al-Anfal 25 tu. Firman Allah dia diterangkan, ditekan, menerangkan lagi makna ayat yang mulia ini. Ma rawahu al-Imam Ahmadu, kalimah Ahmad, bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan. Kama yaqulu al-Hafidz Ibn Hajar, macam dia kata al-Hafidz Ibn Hajar Asqalani, min hadis Adi bin Umairah. Jadi hadis Adi bin Umairah, Adi bin Umairah radhiyallahu anhu, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla la yu'adzibul ammata bi amalil khassati. So Allah tak akan mengadab majoriti orang-orang awam dengan amalan orang tertentu. Hatta yarau al-munkara baina dhahranaihim,
Sehinggalah mereka melihat kemungkaran tadi di tengah-tengah mereka. Wahum qadiruna ala ayyunkiru, dan mereka berupaya untuk mengingkarinya. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka biar macam tu berlaku ke depan, azaballahu al-khassata wal 'ammata, Allah akan azab orang tertentu yang buat dan orang yang umum, orang awam. Warawal Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin jayyid, telah diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnad beliau dengan sanad yang elok, an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, an Abi Bakr ini As-Siddiq, daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, annahu khataba, bahawa dia berucap, berkhutbah, faqala, maka dia kata, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innakum taqra'una hadhihi al-ayata, kamu semua baca ayat ini, wa tudayyi'unaha ala ghairi ma wa tada'unaha ala ghairi ma wada'aha Allah, namun kamu letakkan ia bukan di atas apa yang diletakkan oleh Allah Taala. Dalam surah Al-Maidah ayat 105 terkatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza ihtadaitum, hei orang-orang beriman, jagalah kat diri kamu, alaikum anfusakum, tidak akan mudaratkan kalian siapa yang sesat kalau kamu dapat hidayah. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, pasal ada orang kata macam lantaklah orang tak ni asal aku selamat, pasal tak nak ingkari kemungkaran, membuat bukan-bukan, kan, rosakkan agama, kita diam je, kan. Macam Imam Ahmad kata, idza sakatal alimu taqiyatan, bila diam seorang alim kerana berpura-pura, wa nas yajhalu, sakat orang manusia semua tak tahu, famata yazharul haq, bila akan nyata kebenaran. Banyak orang ngarut sesat, kan, dia suka biarkan manusia makin sesat, tapi yang berpengetahuan, yang ada pun ada penipu pun ada, kan, yang pengetahuan pun penipu pun ada, kan. Bila time kena kepada apa, benda-benda yang kawan-kawan dia diam. Dia diam, tak cakap apa. Tak ada pun pantai lah, kan, orang tipu agama, dia diam je. Tapi bila kena dengan apa ajaran atau fahaman dia yang sesat, dia pun start mula kau bangun. Inilah dia, hadis Bukhari ni pun tak betul sebenarnya. Dia kata itu. Dia start cakap. Pasal ni pun Bukhari tak sahihkan tajuk ini. Ini semua yang ada di antara cara-cara ahli bid'ah dalam menyebarkan fahaman mereka. Dan bila seronok dengan mereka, mereka sokong, kan, pertahankan. Bila tak kena, dia orang lari. Okey. Dia kata apa? Jadi sami'atu, kata Abu Bakar, sami'atu Rasulullah SAW yaqul, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, innan nasa idza ra'awul munkara, sebenarnya orang ramai bila mereka lihat kemungkaran, bainahum, di tengah mereka, falam yunkiruhu, mereka tak ingkari ia, yushiku an ya'ummahumullahu bi'iqabihi, hampir-hampir sangat Allah Ta'ala liputkan mereka, kesemua mereka, dengan hukumannya. Wa fi sahihi muslimin, dan sahih Muslim, an Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha, daripada Zainab bin Jahsh radhiyallahu anha, ummul mukminin, annaha sa'alat Rasulullah SAW, bahawa dia tanya Rasulullah SAW, dia kata apa, faqala islahu, dia kata kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, dia pasal dia dalam kisah Nabi kata tentang Ya'juj Ma'juj, pintu dah dibuka, dan bila dia tanya Nabi, dia kata, anahliku wa fina salihun, boleh kami ni binasa sedangkan di tengah-tengah kami ada orang baik? Qala, Nabi kata, na'am idza kasratil khabath, bila banyak sangat perkara keji. Bila banyak perkara keji, dan itulah punca dia. Bukan vaksin. Bukan. Kadang-kadang macam geng-geng apa teori konspirasi ni. Tak bising pun masalah maksiat. Bila ada idola kecil lah, nyanyi ke, benda-benda bukan maksiat ni, dia diam. Dia tak ni. Dia tak pertahan, dia tak sibuk cakap. Dia akan sibuk kena, ni lah menyebabkan Dajjal datang. Astagfirullahaladzim. Ini masalah dia. Nabi kata, idza kasratul khabath, bila banyak benda keji, maka ketika itulah akan berlakunya kemusnahan. Walaupun orang soleh ada di tengah-tengah masyarakat. Wal ahadithu fi hadzal ma'na kathiratun, dan hadis-hadis pada pengertian ini amat banyak. Yadikul maqamu bi dzikriha, amat sempit kedudukan untuk sebutan semua hadis-hadis berkenaan. Wal maksud, dan tujuan, apa tujuan kita buat cerita ni, berdasarkan 25 surah Anfal itu adalah izalatu hadzal iskali alladhi qad ya'ridu li ba'di. Dia untuk menghilangkan kemusykilan yang kadang-kadang ya'ridu li ba'din, melintang lil ba'di kepada sebagian orang, fi fahmi hadzal qaidah al-Qur'aniyati, dalam memahami kaedah Quran ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, dan Allah subhanahu wa ta'ala saja lebih mengetahui. Alhamdulillah, mana kita dapat dua kaedah. Kaedah yang pertama, ma'al muhsina min sabil, tak ada kata orang buat baik sebarang jalan untuk dipersalahkan. Kalau dia voluntarily tolong kita, dan kita tak salah, kenapa tak pegang, tak boleh. Terutama dalam keluarga kita sendiri. Yang satu lagi,
Dan adalah kita belajar tentang la taziru waziratu wizra ukhra, tak menanggung dosa seorang yang berdosa dosa orang yang lain. Baik, wallahil hamd, kita habiskan malam ni. Sorry tak dapat tayang kitab baik. Alhamdulillah. Apa benda ni? Okey. Kita ada tak soalan apa-apa, kita berhenti sini, insya-Allah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. ada family. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.